Kata dalam Sahih Bukhari menyebut, kata Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, innan nasa yasiruna yaumal qiyamah juthan kullu ummatin tatba'u nabiyyaha yaquluna ya fulan nashfa' hatta tantahiya asy-syafa'atu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzalika yauma yab'atsuhu Allahul maqamal mahmud. Pada hari kiamat nanti seluruh manusia akan berlutut dan setiap manusia itu akan datang pada nabinya dan berkata, wahai Allah, wahai Tuhan, syafaatlah kami, wahai Nabi, syafaatlah kami. Mereka terus mendatangi satu persatu nabi sehinggalah berakhir pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pada hari itulah Allah menempatkan baginda sallallahu alaihi wasallam di tempat yang terpuji atau kita panggil sebagai maqam mahmuda. Yang kita minta ke Allah tu kan, wa ba'athu maqaman mahmudan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, berilah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu maqam mahmuda supaya dia dapat tempat yang terpuji. Tuan-tuan tahu tempat terpuji tu apa dia? Tempat terpuji maqam mahmuda tu adalah satu tempat yang special di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, fa innaha manzilatun fil jannah. Dia adalah satu posisi dan satu lokasi dalam syurga, la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Dan syafaat itu, maqam mahmuda itu tidak akan diperolehi satu kerusi lah, kita kata tempat tu yang hanya boleh diduduki oleh satu manusia aja kat dunia ni daripada hamba Allah. Daripada Nabi Adam sampai Nabi SAW, semua orang dalam tu ada peluang, tapi seorang je boleh duduk, tak tahu siapa dia. Nabi SAW sebut, setiap kali lepas daripada azan, hampa minta supaya aku ni dapat tempat maqam mahmuda tu. Setiap kali lepas azan, hampa tolong minta kat aku supaya aku dapat posisi tu, aku dapat. Untuk apa minta posisi tu? Untuk kesenangan diri? Tak. Untuk Nabi selamat daripada huru-hara biar umat dia? Tak. Nabi tak macam tu. Apa Nabi SAW sebut? Wa arju an akuna ana huwa. Dan aku harap sangat posisi tu aku dapat. Hampa tolong doa bagi aku dapat. Minta kat Allah. Sebab apa? Faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Siapa-siapa yang minta dekat aku posisi tu, halal lahu syafa'ah. Aku bila duduk di situ, apa yang aku akan buat adalah aku akan syafaatkan orang. Maknanya Nabi SAW duduk di tempat tu bukan untuk kepentingan diri tak. Nabi nak ambil tempat tu supaya Nabi boleh tolong umat dia yang lebih banyak lagi. Maka maqam mahmuda tu digunakan oleh Nabi SAW untuk syafaat. Itu yang pertama. Yang kedua, bentuk syafaat Nabi SAW itu adalah untuk orang yang pahala dia sama berat dengan dosa, maka mereka itu akan diperkenankan untuk masuk dalam syurga. Baik. Ada orang di akhirat, tuan-tuan, apabila ditimbang amal soleh dia tu, dia sama. Baik pun sama banyak, dosa pun sama banyak. Kita panggil dalam Quran sebagai istilah mereka ni sebagai apa? Ashabul A'raf. A'raf ni dia satu tiang, satu tembok di sini, di syurga neraka tu ada satu tembok, depa duduk sini. Sini geng syurga, sini geng neraka. Depa duduk tengah-tengah. Depa duduk usah je geng neraka. Depa tahu, ya Allah, janganlah bagi kami masuk sini, kami tak berani ya Allah. Tapi tengok geng syurga ni teringin nak masuk. Depa duduk tengah-tengah. Golongan ini ada ruang untuk dapat syafaat Nabi SAW nanti di akhirat, supaya Nabi akan tolong mereka, bawa mereka masuk dalam syurga. Tak tahulah siapa yang duduk di situ. Ada ruang orang tu dapat syafaat Nabi SAW, maka orang tu hebatlah. Orang yang bertuah lah kita kata. Sebab tu Sayyidina Abu Hurairah kata, man as'adun nas, siapa manusia paling bertuah untuk dapat syafaat kamu di akhirat. Dan juga golongan yang ketiga adalah bentuk syafaat Nabi SAW untuk orang yang confirm masuk neraka.
confirm masuk neraka, tapi Nabi SAW boleh minta syafaat atau tolong orang tu supaya orang tu dia confirm masuk neraka. Minta ke Allah, wahai Allah, tolonglah dia ni sekian-sekian supaya dia keluar. Kedua-dua itu dalil dia daripada Ibnu Abbas katanya sabda Nabi SAW pada hari kiamat, Allah akan letakkan mimbar daripada emas untuk para Nabi. Lalu mereka duduk di atasnya. Tempat dudukku tetap kosong. Aku tidak duduk kerana aku terus berdiri di hadapan Allah untuk membela umat aku. Aku sangat takut diperintahkan masuk syurga dan meninggalkan mereka di belakangku. Semua Nabi-Nabi ada satu seat yang khusus semua duduk. Nabi SAW kata, aku takkan duduk. Aku tak duduk. Aku pergilah. Turun. Pergi cari umat aku mana bantu mereka. Aku akan doa, ya Allah, ummati, ummati. Allah berfirman, wahai Muhammad, apa yang engkau inginkan aku lakukan pada umatmu. Baginda menjawab, percepatkan hisab mereka. Kemudian umat aku akan dipanggil untuk jalani hisab. Sebahagian daripada mereka masuk syurga, dan sebahagian lagi dengan rahmat Allah, dan sebahagian lagi akan masuk syurga dengan syafaat aku, kata Nabi SAW. Aku terus memberikan syafaat sehingga diserahkan kepadaku lembaran nama orang yang tetap masuk dan neraka. Malaikat Malik, penjaga neraka, berkata padaku, wahai Muhammad, engkau tidak meninggalkan sedikit pun kemurkaan Tuhanmu menyentuh umatmu. List orang masuk neraka tu diberi pada Nabi SAW, dan Nabi tolong orang-orang yang confirm masuk neraka tu. Hadis itu riwayat daripada Ibnu Abi Dunya dalam kitab Ahwal, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Katanya bentuk syafaat Nabi SAW. Pertama, syafaatul uzma untuk mula hisab. Yang kedua, orang yang tak confirm syurga dan neraka, dia duduk tengah-tengah sama banyak. Yang ketiga, orang yang confirm muka cok masuk neraka, Nabi boleh tolong juga dia masuk dalam syurga Allah SWT. Keempat, untuk Nabi SAW boleh doa pada Allah supaya orang tu duduk dalam syurga. Katalah contoh tuan-tuan, duduk syurga tingkat 2. Nabi boleh tolong doa, recommend kat dia, syafaat kat dia, dia upgrade dia punya syurga tu naik tingkat 1. Syurga duduk tingkat 1, boleh up naik syurga tingkat 6. Boleh upgrade. Bukan bilik hotel yang kita upgrade. Bilik hotel kita tak bagi kita upgrade tak. Sampai-sampai kat hotel, Allah bilik kecil. Ada bilik family dia tak ada. Kena lepas RM80 lagi. Okey tak apa, kami lepas RM80. Kami duduk satu family. Dunia boleh lah adjust. Akhirat hak boleh adjust tu siapa? Nabi SAW sahaja. Ada hadis berkaitan dengan macam mana yang berlaku kepada seorang sahabat yang mulia. Ada apa yang berlaku daripada Abu Musa Asy'ari. Pakcik dia Abu Musa bernama Abu Amir terbunuh dalam satu peperangan Autas. Apabila Nabi SAW dengar berita matinya dia tu, maka baginda berwudu lalu berdoa sambil mengangkat kedua-dua tangan, Allahumma ghfir li Ubaidin Abi Amir, Allahumma ja'alhu yaumal qiyamati fawqa kathirin min khalqika aw minan nas. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, ya Allah, ampunilah dosa Abu Amir dan tinggikanlah kedudukannya pada hari kiamat nanti di atas kebanyakan makhluk-makhluk kamu. Maknanya Abu Amir tadi tu sahabat yang mulia, dia mati syahid. Mati syahid ni tuan-tuan, champion lah. Paling hebat sekali, paling terbaik sekali. Tapi Nabi doa juga supaya dia up lagi dia punya kawasan, dia punya lokasi, dia punya posisi dia di akhirat. Kerana bentuk syafaat Nabi SAW boleh tolong. Dan yang kelima, syafaat yang diberi pada Nabi SAW adalah untuk memberi syafaat kepada pakcik baginda sendiri, yang mana Abu Talib dia meninggal dunia dalam keadaan tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW diberi syafaat untuk meringankan azab dia. Apa dia azab yang paling ringan untuk dia seorang? Pakai kasut atau berdiri di atas bara api neraka, maka akan menggelegak otak dia.
Ketika itu orang semua akan ingat dia nilah penghuni neraka yang paling teruk, sedangkan dia adalah penghuni neraka yang paling mudah dan paling ringan, dan paling ringan azab dia adalah orang yang letak kaki dia di atas bara api neraka tu, menggelegak kepala dia. Tu kepada siapa? Kepada pakcik baginda Nabi SAW, lantaran banyaknya dia bantu Rasulullah, jaga pada kecil, bela, beri segalanya. Sepatutnya orang azab ni, orang kafir ni, la yukhaffafu anhumul azab, aku tak akan ringankan azab depa ni. Tetapi hanya satu je orang yang tak beriman, tapi dia mendapat khusus syafaat daripada Nabi SAW supaya ringankan azab dia. Sabda Nabi SAW, la'allahu tanfa'uhu syafaati yaumal qiyamah fayuj'alu fi dahdahi minan nari yablughu ka'baihi yaghli minhu ummu dimarihi. Mudah-mudahan syafaatku, kata Nabi SAW, akan berguna untuk Abu Talib pada hari kiamat. Ia akan diletakkan api setinggi kakinya, lalu otaknya mendidih kerana kepanasan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dan terakhir syafaat baginda Nabi SAW, versi yang ke-6 tu apa dia? Adalah menyelamatkan orang yang buat dosa besar. Khusus orang yang buat dosa besar. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaat aku adalah untuk orang yang buat dosa besar di kalangan umat aku. Nabi SAW nak pilih siapa, Nabi boleh untuk syafaat pada orang tertentu itulah.